Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yo. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung lagi si tazkirah kita. Ya, walaupun ramai yang sudah ada yang sudah bekerja. Ya, moga Allah memeliharalah yang sedang bekerja. Yang ada kematian dalam keluarga dia, saya ucapkan kesempatan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga Allah merahmati semuanya, diterima amalannya, diampunkan dosa-dosanya, ditempatkan di syurga Firdaus insya-Allah. Yang sambut hari kelahiran, yang sambut anniversary, moga Allah panjangkan umur kita dalam rahmat dan keberkatan dia. Ya, moga Allah bahagiakan keluarga kita dan rumah tangga kita insya-Allah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, nak pergi pada husnul khatimah ni satu jalan yang mesti kita lalui. Dalam hidup kita ni Allah jadikan satu aturan. Hidup ini adalah satu ujian yang Allah jadikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan mati hidup adalah untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Bagi manusia yang bertuhan, tidak ada istilah kebetulan dalam kehidupan dia. Tidak ada istilah kebetulan dalam hidup kita, melainkan apa yang telah terjadi itu adalah merupakan aturan Allah. Tidak ada kebetulan yang berlaku di hadapan kita yang telah berlaku di belakang kita, melainkan yang berlaku itu adalah merupakan satu ketetapan dan aturan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah, maha suci Allah. Bagi dia kerajaan yang mentadbir alam ini. Bagi dia segala kekuasaan. Allazi khalaqa sab'a samawati. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tuhan buat 7 petala langit. Allah Ta'ala yang menjadikan seluruh alam dan makhluk ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan, Rabb yang mencipta dan mentadbir alam ini. Maka Allah Ta'ala inilah yang mengatur hidup kita. Dalam hidup kita ni Allah gilirkan 2 perkara. Digilirkan. Susah, senang. Sihat, sakit. Ya. Bila muda, tua. Tengah bahagia, datang kedukaan. Kaya, jatuh miskin. Ya. Tengah aman, datang ketakutan. Ya. Maka Allah menggilirkan 2 perkara ini. Segala ujian kita tak lari daripada 2 perkara ni. Ya. Dalam ujian kita tak lari daripada 2 konteks ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kami silih gantikan dalam kehidupan manusia itu dengan 2 aturan ini. Ya, 2 aturan ini. Sebab tu kadang-kadang dalam hidup kita ni ada ketika kita susah, ada ketika kita senang. Ada ketika kita rasa sangat bahagia, ada ketika kedukaan itu datang pada kita. Semua itu adalah aturan Allah. Dia yang mengatur segala-galanya. Ya. Maka hamba yang beriman, hamba yang meyakini apa yang berlaku dalam hidup dia akan melihat dengan tafakkur dan tadabbur, menyingkap rahsia di sebalik takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik ujian dan musibah yang Allah jadikan itu, ada hikmah, ada ilmu ya alim, ada ilmu ya hakim, sifat dan nama Allah yang telah disusun dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah. Kutiba alaikumul qitalu wa kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Walaupun perang itu kata Allah kamu tak suka perang ni. Sebab apabila berperang, cedera, luka, berdarah, mati, hilang harta benda. Tapi Tuhan kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Bakal benda yang kamu tak suka itu dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ada benda yang kamu suka itu dia tak baik sebenarnya untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah tuan-tuan. Maka hamba yang beriman, hamba yang berakidah, hamba yang bertuhan kepada Allah Jalla Jalaluh, dia meyakini bahawa setiap langkahnya, setiap kejadian dalam hidupnya adalah disusun dan diatur oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang kebetulan, melainkan Allah yang mengatur kehidupan kita. Subhanallah tuan-tuan. Maka jangan pandang ke belakang, jangan menangisi yang telah berlalu, jangan kamu fikir yang telah berlaku, kerana dia hanya merosakkan hati dan perasaan, merosakkan kejiwaan, menyebabkan fikiran kita menjadi kucar dan kecil. Cari jalan pulang, cari jalan pulang kembali kepada Allah yang mengatur segala aturan itu dalam kehidupan kita. Maka di sinilah Allah menjadikan ujian kepada Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala tak sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih yang paling disayanginya. Bila kita azan dikumandangkan, hari ini semua orang tahu waktu maghrib, waktu subuh, semua orang tahu. Berubah 1 minit, 1 saat baru orang tahu. Maghrib pukul berapa hari ni, semua orang ingat. Subuh pukul berapa hari ni, semua orang ingat. Tapi bila habis Ramadan, tanya subuh pukul berapa, tak berapa nak ingat dah. Ya. Ketika azan dikumandangkan, nama Allah disebut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Azan dikumandangkan seluruh dunia. Kalau orang Islam itu jumlahnya 2 bilion, berapa kali nama-nama Allah dan Rasul itu diselang-selingkan, diucapkan? Adakah Allah tidak menyayangi Rasulnya sehingga najis, sehingga tahi perut unta diletak di belakang Nabi, patah giginya, berdarah pipinya, darahnya tumpah ke bumi, dihina, dicaci dan dimaki? Adakah Allah tak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kerana Allah sayanglah datangnya ujian itu dalam kekasihnya. Maka inilah yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini. Kerana Allah sayang pada kita lah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah hadirkan ujian-ujian yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Mayuridillahu bihi khairah, siapa yang Allah nak beri kebaikan pada dia, yusiba minhu, Nabi kata Allah akan uji dia, diberi musibah dalam kehidupan dia. Kita tidak pernah hina di sisi Allah. Mungkin kita hina di sisi makhluk, tapi kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah timpakan kamu ujian, jangan melihat pandangan makhluk, lihat pandangan Allah. Macam mana Nabi Isa, ibunya melalui ujian fitnah yang dahsyat. Dikatakan perempuan pelacur, dikatakan mengandung anak zina, sehingga Maryam minta mati dengan Tuhan. Baik, matilah ya Allah daripada orang kata macam ni. Fasabrun jamil, sabar itu yang terbaik untuk kamu. Allahul musta'an ala mastajibun. Allah itu sebaik-baik tempat kamu memohon pertolongan di atas apa yang orang kata pada kamu. Subhanallah tuan-tuan. Maka kerana itu kita melihat seseorang yang Allah Ta'ala nak angkat darjat dia seumpama pokok, lagi tinggi daun yang duduk, pucuk di atas lagi kuat ditimpa badai dan angin. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'i wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Tuhan kata, adakah kamu rasa kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang lagi ujian pada kamu, sebagaimana Allah datangkan ujian pada umat yang terdahulu. Mereka diuji dengan dahsyat, ya, sehingga Rasul berkata, bersama-sama dengan orang beriman ada Rasul itu berkata, mata nasrullah, bila datangnya pertolongan Allah.
Lalu Tuhan menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat hampir dengan kamu. Masya Allah, tuan-tuan. Menyingkap persoalan musibah ujian. Menyikat rahsia dan hikmah di sebalik aturan Allah. Sama ada kita ini menuju husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Di sinilah ada orang yang diuji oleh Allah, dia balik pada Tuhan. Dia menjadi orang yang terbaik dengan ujian dia. Dan ada yang diuji oleh Allah, dia jauh daripada Allah Ta'ala. Dan dia memilih su'il khatimah. Wal-iyazubillah. Maka kerana itu kita lihat dalam kisah-kisah ya, yang kalau kita baca dalam sirah, apa tu saya nak sebut tuan-tuan, ya, di atas segala perkara yang menimpa kita, ujian-ujian dalam kehidupan ini, di sebalik itu terkandung hikmah yang terlalu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu Allah Ta'ala. Masa kita nak lahir dulu, adakah kita boleh diberi pilihan kita nak jadi lelaki ke perempuan? Di saat kita dilahirkan, kita tidak diberi pilihan nak jadi lelaki perempuan, tidak. Kita tidak diberi pilihan siapa nak jadi mak kita, siapa yang akan menjadi ayah kita. Kita tidak lahir sebagai seorang anak raja. Kita tak lahir sebagai seorang anak pembesar-pembesar. Ini aturan Allah. Betapa kita ni tidak ada pilihan. Bila kita lahir, kalau Tuhan kata lelaki, lelakilah, perempuan, perempuan. Allah takdirkan, ni mak kamu, ini ibu kamu, ini anak kamu, ini suami kamu, inilah isteri kamu, inilah adik-beradik kamu. Maka semua itu menjadi ujian bagi orang beriman. Kita tidak memilih, dan bahkan kita tidak diberi pilihan. Itulah aturan Allah dalam kehidupan kita. Hanya menanti bagaimana kita menghadapi ujian itu. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ya, kita melihat dalam kehidupan kita di macam-macam Allah Ta'ala uji. Yang diuji dengan anak, masalah anak. Orang diuji dengan isteri-isteri yang suami-suami. Jiran tetangga, rakan perniagaan. Ujian dalam kehidupan yang terlalu banyak inilah sebenarnya diatur oleh Maha Pengatur. Disusun oleh Yang Maha Menyusun. Diketahui hikmahnya Yang Maha memiliki hikmah. Itulah Rabbul Alamin, Allah yang mencipta dan mentadbir seluruh alam ini. Maka tuan-tuan, saya nak bawa satu kisah pagi ni, cerita tentang seorang sahabat. Ya, seorang sahabat ni menarik kisah dia. Kalau kita baca tentang kisah Abu Talhah, ya, dan juga Ummu Sulaim. Abu Talhah, Ummu Sulaim. Yang saya rasa tuan-tuan semua pun tahu, dua orang pasangan yang begitu hebat. Abu Talhah, Ummu Sulaim. Yang Allah Ta'ala beri dia ni seorang anak, yang diberi nama anak dia ni dipanggil Abu Umair. Abu Umair, yang mana ya, Abu Umair ni seorang anak yang dalam keluarga, anak yang paling disayangi. Biasa tuan-tuan, biasanya kita dalam keluarga ni ada anak kita seorang ni, dia lah tolong kita, dia bantu kita, dia hak lain tidur dah makan sahur, dia basuh pinggang lagi, dia tanya lagi. Kita tak ada nak lari. Allah buat sehingga kecenderungan Nabi Yaqub menyayangi Yusuf berbanding adik-beradik dia lain, anak-anak dia lain. Sebab tu Nabi SAW sendiri dia beristighfar pada Allah. Nabi menangis di hadapan Allah. 1/3 malam Nabi bangun, Nabi menangis. Nabi memohon keampunan Allah kerana dia tidak mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Nabi SAW. Nabi sendiri pun orang yang paling adil, dia tak mampu. Kerana keadilan itu milik Allah. Kerana kasih sayang itu milik Allah. Bukan milik makhluk, tapi milik Allah. Maka tuan-tuan semua, Abu Talhah dan juga ya,
Ummu Sulaim ni, dia ada seorang anak. Ya. Anak dia ada lagi, Anas bin Malik. Tapi yang anak yang paling dia sayang ni, Ummu Sulaim dengan Abu Talha ni, Abu Umair nama dia. Ya. Abu Umair. Di mana Abu Umair ni tak ada lah celoteh dia, ragam dia, makali dia paling comel, dia paling disayangi. Ya. Pernah Abu Umair ni dia main dengan anak burung. Anak burung tu mati. Bila anak burung tu mati, mampu anak burung ni, Rasulullah gicui hati dia. Rasulullah saja tanya, wak menggembirakan dia. Abu Sulaim, Nabi kata. Nabi SAW kata, ya, kenapa dengan burung tu? Apa yang diperbuat oleh burung tu? Ni Abu Umair ni, Nabi pun kenal dia. Nabi SAW kenal dia. Ya. Dan satu hari, Allah Ta'ala mencuba dan menguji pasangan hidup ini. Allah Ta'ala uji pasangan hidup ini. Ya. Allah uji dengan ujian di mana Abu Umair ni jatuh sakit. Ya. Bayangkan anak yang paling disayang, anak dia sayang, jatuh sakit. Dan tuan-tuan kena tengok juga. Sifat sayang ini sebenarnya yang diberi kepada anak kita kerana ketaatan dia, perilaku dia, akhlak dia, adat dia. Itulah Allah Ta'ala, hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang bangun bertahajud, hamba-hambanya yang sentiasa zikrullah, ingat pada dia. Fazkuruni azkurukum. Kamu ingat aku ingat kamu. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Kita kalau anak kita paling sayang ni, ya, dia tak balik kita tanya, dah nak makan apa ni? Nak masak apa ni? Kasut dia tak ada apa lagi, kita tanya dah nak beli kasut baru ke? Sebab apa? Begitulah Allah Ta'ala dengan kita. Bila Allah dah sayang pada seseorang, apa yang difikir datang, apa yang terlintas dalam hatinya sampai pada dia. Apabila dia berdoa, doanya mustajab. Sebab apa? Sebab Allah dah sayang pada dia. Ya. Dalam kekeluargaan, bila seorang anak yang disayangi, apa saja mak ayah akan beri. Subhanallah. Jadi nak ceritanya, Abu Talha, ya, dengan Ummu Sulaim ni, antara anak-anak dia sayang Abu Umair. Jadi sehinggalah mereka ceritanya Abu Umair ni jatuh sakit. Bila jatuh sakit, Abu Talha terpaksa keluar musafir kerana ada urusan. Lalu jatuh sakit, hari demi hari dilalui kesakitan itu. Sehinggalah Abu Talha balik. Ini sahabat Nabi ni, Abu Talha radhiyallahu anhu, balik. Ya. Dan ketika pemergian Abu Talha itu, Abu Umair ini telah pun wafat, meninggal dunia. Subhanallah. Bila mati anak dia ni, Ummu Sulaim ni tak berhenti-henti, tidak berhenti-henti menyebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' dia panggil. Ini Nabi suruh kita istirja'. Apa musibah yang menimpa kamu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimah ini ada power dia, ada kuasa dia. Ada sesuatu di sebalik kalimah ini yang terkait dengan emosi kita, yang terkait dengan perasaan kita, yang terkait dengan respon kita. Sebab tu Nabi suruh sebut, dia akan turun ke sini. Tapi bila berlaku satu perkara dalam hidup, musibah, kamu tak sebut, ini akan respon lain. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kami uji mereka itu dengan ujian dan musibah, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita kembali dan kepada Allah juga kita pulang kembali. Ya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itu selawat daripada Allah, min rabbihim, daripada Allah, wa rahmah, Allah berikan rahmat dia. Wa ulaika humul muhtadun, dan Tuhan beri petunjuk. Kalimah yang pendek, tapi yakinlah siapa yang mengucapkan kalimah ini, Allah berselawat pada dia, Allah beri rahmat pada dia, dan Allah tunjuk jalan keluar di atas musibah dan ujian itu.